وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi bersama Hadi Syahudin, saya beringat milik Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dapat kita menyambung kembali kepada tafsir ini. Dan saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita telah pun memulakan pembukaan kepada surah yang namanya surah Taha. Surah Taha ni tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, kalau tuan-tuan lihat dalam contohnya tafsir Ibn Jarir Tabari, bahawa terdapat berbagai pandangan di situ. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan bahawa erti dari perkataan itu termasuk perkara rahsil, mutasyabihat, tak pun diketahui apa maksudnya. Nabi pun tidak pernah bagi penjelasan. Tapi Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang dikenal sebagai nama Habrul Ummah mengatakan bahawa maksudnya adalah wahai lelaki, ya rajul. Kata Al-Hasan Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah, Ikrimah, Al-Kalbi, semua mereka ini sama tafsirannya dengan apa yang tafsirkan Ibn Abbas radhiyallahu anhu, iaitu hai lelaki. Imam Al-Faqrazi dalam tafsirnya mengatakan bahawa dia hanyalah merupakan rangkaian huruf-huruf hijaiyah. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua pula mengatakan kalimah ini mengandungi erti yang tertentu. Iaitulah pandangan yang pertama daripada Sa'alibi. Taha ni merujuk kepada dua perkara yang penting. Yang pertama merujuk kepada pohon namanya Tuba yang ada dalam syurga, dan Hawiyah yang ada dalam neraka. Dari Taha terhimpunlah syurga dan neraka dalam satu kalimah yang Allah SWT sumpahkan dengannya. Pandangan kedua pula tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, seperti disebut Imam Al-Faqrazi itu, pandangan Ja'far As-Sadiq, bahawa Taha bermaksud Tahara. Tahara itu kesucian, dan Ha pula merujuk kepada hidayah. Jadi maksud Taha itu kesucian akan menyebabkan hidayah turun kepada seseorang. Ini pandangan daripada Imam Ja'far As-Sadiq. Pandangan ketiga pula mengatakan bahawa maksud kepada Taha ini daripada perkataan ya matma'ash syafa'ati, ya matma'ash syafa'ati lil ummati. Matma'a dengan ta menunjukkan tamak. Tamak maknanya hendak, bersungguh-sungguh hendak satu kebaikan untuk umat ini. Dan Ha pula merujuk pada hadil khalq ilal millah, merujuk kepada pemberi hidayah. Jadi maksudnya wahai yang diharapkan bagi syafaat bagi umat, dan wahai yang beri petunjuk kepada agama. Jadi ini merujuk kepada salah satu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandangan lain tuan-tuan, Taha adalah merujuk kepada potongan huruf pertama dari kalimah At-Tayyib dan At-Tahir, yang maksud Tayyib maknanya baik, Tahir maknanya bersih, dan Al-Hadi yang merujuk kepada pemberi hidayah. Ini merupakan pandangan Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu yang pernah kita kisahkan tentang perjuangan beliau satu masa dahulu. Yang kelima, Taha merujuk kepada tahiran minaz dzunub wa hadiyan ila an-namil ghuyub, iaitu wahai yang bersih dari dosa dan wahai yang berpetunjuk kepada mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan ilmunya mengetahui perkara-perkara gaib. Tuan-tuan, yang keenam, pandangan Ta merujuk kepada taul, dan Ha merujuk kepada haibatuhum fi qulubil kufar. Maksudnya orang yang selalu membaca Al-Quran dan haibahnya, hebatnya dilihat oleh orang-orang kafir. Sebab Allah SWT menyatakan dalam ayat lain, sanuqi fi qulubil ladina kafaru ru'b. Allah SWT akan mencampakkan dalam hati orang-orang kafir perasaan takut terhadap orang beriman. Tuan-tuan, ada pandangan ketujuh oleh Imam Ar-Razi dikemukakan merujuk kepada ilmu hisab. Ta merujuk pada 9 dan Ha merujuk pada 5, jumlahnya 14. Jadi maknanya 14 ni merujuk kepada malam bulan mengambang lah. Kalau bulan Islam namanya bulan purnama,
iaitu panggilan kehormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Imam Razi punya pandangan. Imam Razi bukan saja merupakan seorang faqih, merupakan seorang mufassir, juga merupakan seorang yang begitu mahir dalam bidang dalam ilmu hisab. Ya Allah, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, hebatnya kalau kita dapat bentuk anak-anak yang mempunyai akal logik dan akal kreatif berfungsi kedua-duanya sekali, seperti yang disebut oleh ahli psikologi kan. Seperti Imam Razi ni bukan saja faqih, bukan saja alim, malahan begitu mahir dalam ilmu hisab. Jadi mengikut beliau dalam pertimbangan ilmu hisab, tak merujuk pada 9, merujuk pada 5. 9 tambah 5 jadi 14. 14 adalah malam bulan mengambang. Bulan mengambang artinya bukan cerita hantu lah tuan-tuan. Dia merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu bulan purnama. Tala'al badru alaina, maknanya bulan purnama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Inilah Tuhan Allah SWT telah pun berikan kepada kekuatan surah ini, kalau kita perhatikan, menjadi sebab lunaknya hati Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, seperti yang kita kisahkan pada kuliah yang terdahulu. Surah Taha ini turun sebelum Sayyidina Umar masuk Islam. Bila dia datang ke rumah iparnya Sa'id bin Zaid, mendapatinya sedang baca surah Taha bersama isterinya dalam kehadiran seorang sahabat Nabi bernama Khabbab bin Al-Arad. Lalu Sayyidina Umar telah memukul, menempeling, menampar adiknya, dan juga sebelum itu menampar iparnya kerana mereka masuk Islam. Tapi akhirnya Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu masuk, meminta agar diberikan lembaran tersebut. Dia diminta mandi dahulu, bersihkan dirinya kerana dia najis, dia kafir, musyrik pada waktu itu. Akhirnya bila dia membaca surah ini, masuk Islam itu ke dalam hatinya. Beliau berkata, alangkah bagusnya ucapan ini, tak ada yang lebih baik daripadanya, alangkah hebatnya surah ini. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ya, sebenarnya dalam satu riwayat dikemukakan melalui kitab sirah, contohnya Ibn Ishaq, ya Allah, annahu qala lamma qara'tu bismillahirrahmanirrahim dhu'ibt farawaitu bis-sahifa min yadi thumma raja'tu ila nafsi fa akhadtu as-sahifa wa annahu kullama marra bismin min asma'illahi za'ar. Maksudnya Sayyidina Umar ni bila dia mula saja pegang lembaran tersebut, dimulakan dengan bismillah, dibaca saja terjelepuk, dia jatuh. Kemudian dia pegang balik semula, jatuh lagi tangannya sekali lagi. Padahal Sayyidina Umar ni, seperti kita sedia maklum, merupakan seorang yang sangat tegak, kuat badannya. Mereka memahami Quran, tuan-tuan. Mereka baca masuk ke dalam hati. Mereka baca, mereka berubah. Kita bila Quran nak beranan untuk kita kan, tuan-tuan. Itulah sebabnya sama-samalah kita menghidupkan semula budaya Al-Quran ini. Ajaklah anak-anak remaja kita untuk menghayati perjuangan mereka yang terdahulu, kisah-kisah yang telah mengubah ramai manusia yang hebat untuk menjadi orang Islam. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu seorang daripadanya. Maka mengapa kita tidak bawa kisah-kisah seperti ini yang merupakan motivasi menarik mereka kepada Islam? Dan kita mesti maklum dahulu ketika mentafsirkan surah Ghafir ataupun surah Mu'min sebelum ini, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bila diberitahu seorang yang telah pun terseliling, seorang yang telah pun jauh daripada hidayah selepas dia masuk Islam, kemudian dia tidak lagi tampil bersama dengan rombongan untuk menyebut Sayyidina Umar menjadi orang baik, dia sudah lalai. Sayyidina Umar menjadi sedih atas kesesatannya itu. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu menulis atas keping kertas, dilipatkannya, harap sampaikan kepada fulan tersebut ayat-ayat daripada surah Ghafir, surah Al-Mu'min. Hamim, tanzilul kitab minallahil azizil alim, ghafiril dhanbi wa qabil tawbi syadidil iqabi dhit tawl, la ilaha illa wa ilaihil masir. Hamim, diturunkan kitab Quran ini daripada Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Mengetahui, yang mengampuni dosa, menerima taubat, tapi keras hukumannya, yang mempunyai kurnia, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, hanya kepadanya kembali semua makhluk. Sebab itu dilipat elok dan diserahkan kepada fulan yang berkenaan, dibacanya, mengalirlah air mata taubat, membasahi janggutnya. Dia sedar ayat-ayat ini merupakan jaminan Allah pada keampunan, dan kalau degil hukuman Allah sangat keras. Ayat ini mengubahnya, dan kemudian dalam kehebaannya itu menangis-nangis sampai dia mati kerana kesalnya terhadap dosa-dosa kegelincirannya. Contohnya bila sampai Sayyidina Umar tersebut, Sayyidina Umar mengatakan, la takun aunan lisyaitani ala akhika. Hendaklah kita ni sentiasa bantu mengingatkan yang lalai dan alpa, jangan jadi penolong kepada syaitan untuk merosakkan saudara. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini merupakan awalan surah Taha.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-'ula ar-rahmanu 'ala al-'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna." Maksudnya, Taha, kami tidak menurunkan Quran kepadamu agar engkau menjadi susah, tapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, iaitulah yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arasy. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya dan semua yang ada di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sungguhnya Dia mengetahui rahsia yang telah tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai al-asma'ul husna, nama-nama yang baik. Tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ikhwati fillah, perkataan Taha ni telah kita huraikan terdahulu. Taha lah merujuk kepada banyak makna. Sama ada ya rajul, ataupun ya bashar, ataupun yang lain merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kiasan yang telah dikemukakan oleh Al-Imam Al-Fakhrazi dalam tafsirnya. Ada berbagai pandangan kalau tuan-tuan lihat, seperti ini diutarakan oleh para ulama tafsir, contohnya Al-Imam Al-Baghawi, itu juga Al-Imam Ibn Jarir Tabari, ada banyak riwayat. Kata Imam Tabari, Ibn Jarir Tabari, "Walladhi huwa awla bis-sawabi 'indi min al-aqwali fi qawl man qala ma'nahu ya rajul li'annaha kalimatun ma'rufa fi 'ak fima balaghani wa anna ma'naha fi rajul." Yang tepatnya, walaupun banyak pandangan dikemukakan di situ, seperti Imam Al-Fakhrazi mengemukakan 7-8 pandangan telah kita huraikan sebelum ini, tapi yang aula, yang dekat dengan kebenaran pada khidmatku, kata Imam Al-Fakhrazi, Imam Al-Fakhrazi ni dibawa banyak riwayat. Kita nak tengok tarikh dia kemudian sekali. Cermatnya beliau dalam menukilkan pandangan-pandangan. Ni metodologi beliau. Maknanya salah lah kalau ada orang mengatakan Ibn Tabari ni hanya mengimpulkan pandangan tanpa memberikan pentarjihan. Kata-kata ni kata-kata yang zalim terhadap beliau, kata Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran. Ibn Jarir Tabari ada sebut, cuma kita jumpa atau tidak. Kerana dia akan mengumpulkan haddathana, huddiftu, nanti hujung barulah disebut walladhi wa awla bis-sawabi 'indi. Aku lihat pandangan-pandangan yang telah dikemukakan ni, yang paling dekat dengan kebenaran adalah ya rajul, wahai lelaki, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang Arab pun menggunakan Taha dengan maksud ya rajul. Contohnya di bawah bait syair, hataftu bi Taha bil kitari falam yujib fakhiftu alaihi an yakuna muwaila. Aku panggil Taha dalam perangan tersebut tapi dia tidak jawab. Aku takut dia sudah pun jadi penyokong kepada musuh, sudah pun belot. Maknanya kata-kata ni syahid ni iaitu hataftu bi Taha. Hataftu bi Taha maknanya hataftu bi rajul. Jadi Taha lah merujuk kepada lelaki. Jadi lelaki yang maksud sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan lihat rasional yang dikemukakan oleh kebanyakan para ulama tafsir mengapa Taha ni adalah salah satu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah pandangan yang dekat kepada kebenaran seperti dikemukakan oleh Ibn Jarir Tabari. InsyaAllah dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.